Assalamualaikum semua. Selamat datang ke sesi khas demo memasak sempena Hari Raya Haji yang bakal menjema tidak lama lagi. Sesi ini dianjurkan khas oleh Singapore Heart Foundation dan juga Hospital Kute Puat. Saya Haziq Afiq daripada Singapore Heart Foundation dan di sebelah saya ialah Chef Tuti dan juga dietitian Humaira daripada Hospital Kute Puat. Pada hari ini, Chef Tuti dan Humaira akan berkongsi dua resepi yang sedap dan khasiat. Hidangan yang bakal mereka memasak sebentar nanti adalah kari tomato dan kacang kuda sebagai hidangan utama dan juga sebagai hidangan pemanis mulut ialah jeli kacang soya longan. Chef Tuti dan Humaira juga akan berkongsi tentang manfaat kesihatan jantung yang tersembunyi dalam ramuan yang digunakan sebentar lagi. Jika anda sembarang soalan, anda boleh menaikkannya di Zoom chat box dan Chef Tuti dan Humaira akan menjawabnya sebentar nanti. Tanpa membuang masa, saya serahkan sesi ini kepada Chef Tuti dan Humaira. Silakan. Okay, terima kasih Haziq. Terima kasih Haziq. Jadi Chef, dengan hari raya yang bakal tiba ni kan, rendang daripada daging kurban dan hidangan-hidangan lain lah yang menggunakan daging kambing kan, tentu menjadi tumpuan di meja makan yang akan datang ni. Tapi Chef pula, Chef selalu masak apa untuk hari raya haji ni? Kebiasaannya kalau hari raya haji, saya akan memasak rendang kambing atau rendang sapi. Seperti biasa jugalah lontong dan sayur lodeh memang tak pernah confirm lah kan. Mesti ada. Ini adalah hidangan tradisional yang takkan lepas lah untuk hari raya semuanya. Tapi macam mana Chef buat hidangan-hidangan ini jadi lebih sihat? Ada tak tip-tip? Saya telah mengubah suai santan itu kepada susu lemak rendah. Okey, rendah lemak. Rendah lemak. Okey, low fat milk lah. So saya menggunakan maybe 20% santan dan 80% susu. I see. Jadi campuran dia, okey. Kurangkan santan dia. Saya tak terus 100% santan. Betul. Sebab santan tu dia banyak lemak saturated, okey, atau lemak tepu kan. Dan dululah masa zaman datuk moyang kita, ibu bapa kita, diorang jarang makan daging kambing. Betul tak? Sekali-sekali dan pada hari raya saja. Tapi sekarang ni kita boleh makan daging kambing tiap-tiap hari kan, boleh cari dengan senang tiap-tiap hari. Dan kadang-kadang kita makan daging atau kita makan ayam, semua daging-daging ni pada setiap waktu makan pun. Ya, betul. Kan, waktu sarapan pagi ni semua ada daging. Jadi bila kita banyak makan daging daging haiwan ni semua, dia akan meninggikan saturated fats lah atau dipanggil lemak tepu dalam kita punya diet, dan ini boleh meningkatkan kadar kolesterol LDL kan, dan ini boleh mengakibatkanlah boleh menjadi heart attack atau stroke. Jadi sempena kita ada cooking demo untuk hari haji yang akan datang dan kita kolaborasi dengan Singapore Heart Foundation. Jadi hari ini kita akan sediakan resepi yang sihat sikit yang anda boleh sajikan kepada tetamu anda yang akan datang nanti, dan boleh buat macam potluck jugalah kan? Betul. Boleh bawa yang cemil-cemil macam sikit-sikit ni jadi sajian sampingan sebagai potluck. Dan semua resepi yang kami hidangkan pada hari ini hanya menggunakan 8 bahan atau kurang. Betul tak? Betul. Sangat mudah, sangat ringkas. Kalau anda ada apa-apa bahan ni, sekarang anda di dapur, okey. Kalau anda ada bahan-bahan ni, boleh masak bersama kita. Okey, jom kita masak sekarang. Okey? Okey, Chef pergi ke sini pula. Okey. Pada hari ini saya akan menunjukkan bagaimana memasak kacang kuda. Okey. Saya menggunakan kacang kuda pada hari ini menggantikan protein seperti daging sapi ataupun daging kambing. Okey. So saya menggunakan kacang kuda lah untuk gantikan menggantikan protein dia. Okey. Jadi kita pun ada, saya menggunakan 2 tin kacang kuda. Okey. Dan kacang kuda ni kita gunakan yang
dalam tin atau yang saya kering? menggunakan ini yang dalam tin. Okey, selepas saya buka tin tu, saya akan merendamkannya sebentar dalam 5 to 10 minit untuk menghilangkan sodium garam. Buang air dia. Ya, buang air dia dan saya rendam dengan air sejuk. Okey, sebentarlah. Jadi bahan-bahannya bahan-bahannya saya menggunakan 2 sudu makan minyak. Yang ini, okey, Yes. 2 sudu makan minyak. Ini okey. Minyak apa yang kita gunakan ni? saya menggunakan minyak soya. Minyak soya, minyak kacang soya, kan? Okay, Jadi 2 sudu makan. panaskan dahulu. Saya panaskan dulu, panaskan Okey. kuali. Okey, kuali ni dah panas. Okey. Okey. Jadi asalkan kita gunakan apa-apa sahaja minyak yang ada cap simbol pilihan lebih sihat, okey, atau healthier choice symbol untuk minyak itu. Jadi bolehlah sekarang di pasaran senang kan nak cari minyak healthier choice? Boleh menggunakan mana-mana minyak canola. Canola, lagi apa? Rice bran oil, rice kan? bran oil, Sunflower yes. oil, bunga matahari, kan? Yes. Semua bolehlah. Banyak di pasar raya. Pilih saja. Macam buat advertisement pula. Okey. Okey, kita tunggu minyak panas. Tunggu minyak panas. Okey. Jadi tadi kita cakap pasal ni kan yang kacang kuda ni. Jadi kalau nak gunakan dalam tin pun boleh. Kalau kita nak gunakan yang kering boleh tak? Boleh, tapi itu memakan masa yang lebih panjang. Yang kering itu sebelum kita masak kita harus merendamkannya dalam masa maksimal 6 to 8 jam untuk melembutkan dia. Pada siapa yang ada di rumah lah, yang suri rumah tangga, mereka mungkin ada masa kan. Pada yang bekerja mungkin mereka nak ringkaskan, lagi ringkas, ya, dan mudah, gunakan yang dalam tin saja. Banyak juga jenama yang ada di pasar raya. Jadi yang penting adalah bila anda gunakan yang kering, habis anda rendam sendiri dengan air. Air tu kalau boleh kita jangan buang pula lah, sebab air tu ada banyak khasiat dan zat-zat daripada rendaman kacang kuda ni. Jadi anda boleh gunakan air itu untuk gunakan dalam masak lah, sebab kita pun ada gunakan air. Jadi rendaman tu boleh pakai sekali. Jadi kita tak buang semua zat-zat dia. Okey? Okey. Saya menggunakan 1 sudu makan halia cincang. Yang ini saya dah blend lah. Itu cita rasa masing-masing. Kalau yang nak potong dadu pun boleh, nak hiris pun boleh. Sama juga dengan bawang. Saya menggunakan bawang merah. Also yang sedang, ya. Saya dadukan. Okey. Kalau siapa yang suka hiris, boleh juga. Yang tak suka rasa macam mana anda selalu buat kat rumah lah. Yang tak suka bawang, tapi anda pun boleh menggunakan yang sudah di blend. Okey. Okey. Dia asalkan potong kecil-kecil lah. Jadi senang untuk masak dan naik bau dia. Saya menggunakan potongan dadu kerana saya memakai kacang kuda. Ia kecil kan. Jadi semuanya sama. Sama saiz sama lah. Saiz, gitu, yes, gitu. sama. Itulah tip daripada chef kita kan. Jadi tak ada yang kalau besar, masak tu kecil. sama saiz. Jadi nak makan senang. Okey. Jadi chef, kalau kita tak gunakan kacang kuda, selain gantilah yang untuk buat dia lebih sihat. Kalau kita tak nak gunakan daging, tapi ada orang pun nak makan plant based kan, atau berasaskan tumbuh-tumbuhan tapi tak nak kacang kuda. Apa yang boleh digunakan? Kalau yang tidak suka kacang kuda, anda boleh menggantikan dia dengan kalau plant based sayuran, anda boleh menggunakan dia cauliflower, pumpkin, labu pun boleh. Atau yang macam kalau protein kita boleh gunakan macam dal gitu kan? Yes, kita boleh pakai lentil. Lentil. Dal yang biasa kita masak
dalca tu yang kuning. Di pasaran pun banyak berbagai jenis. Yang merah, yang hijau pun ada. Pilih saja. Yalah, pilih Kalau saja. anda pergi ke Mustafa ya. Mustafa. Boleh anda mendapati macam-macam dal, lentil, ya. Jadi sebab dal kacang lentils atau kacang chickpeas ini dia adalah sangat tinggi protein lah. Okey, jadi kepada untuk mereka yang vegetarian atau vegan yang tak makan daging, anda juga boleh lebihkanlah kacang-kacang ini sebab dia sangat tinggi protein dan juga serat. Nanti kita akan bincanglah lebih khasiat-khasiat dia. Sesudah bawangnya kering, dah naik bau dah bau kat sini. Yang minyak dia pun dah keluar. Okey, kita boleh masukkan. Saya akan memasukkan tomato dulu. Tomato, okey. Sebab saya nak lembutkan tomato itu. Masakkan tomato dia dulu. Okay, saya tepikan dulu Pada yang suka tomato tu keras sedikit kan, boleh memasukkannya di ujung lah. Di ujung. Anda boleh memasukkan curry powder dia dulu. Baru masukkan tomato. Because saya nak tomato tu lembut. Jadi saya masukkan dulu. Okey. Dan kita masukkan serbuk kari Serbuk kari 1 sudu setengah makan. Jadi untuk kasih kari dia masak sikit lah Anda boleh menggunakan air sedikit. Sedikit dulu. Nanti lepas ni kita dapat cuba kan. Itulah benefit dia saya join cooking demo ni lah. Saya dapat makan sekali apa yang chef masak. Kalau anda ada apa-apa soalan, boleh tujukanlah kepada chef nak tip-tip lain atau anda ada soalan dari segi zat-zatnya boleh type lah dalam chat box nanti di hujung nanti kami akan jawab soalan-soalan anda. Okey. Memang bau dia sangat harum dan sedap sekarang ni. Kalau anda di dapur ini sekarang. Dan ini sangat mudah Saya rasa nak sediakan bahan-bahan dia saja mungkin 5 minit aja sebab kalau kita gunakan yang dalam tin kan tak perlu nak rendam. 5-10 minit 5-10 minit paling-paling lah. Ibu-ibu yang bekerja ini paling ringkas. Ya. Kalau malam ni anda selepas tengok ni, malam ni nak buat pun boleh sebab sangat mudah, kan? Pada raya yang lepas, raya puasa yang lepas, saya ada memasak ini dengan nasi biryani. Tapi saya menyampurkan kacang kuda ni dengan telur. So, jadi telur, dia pakai kari tomato juga? Sama. Oh, sama. Bahan-bahannya sama, cuma saya menggunakan saya menambahkan telur saja. Telur, I see. Pada kerana saya ada guest yang vegetarian, yang boleh makan telur, so saya masukkan telur, gunakan telur dengan kacang ni together. Itu satu cadangan yang bagus kan? Sebab telur pun satu sumber protein, kan? Dan telur tu macam mana? Pecahkan kat dalam? Rebus. Rebus lepas tu biarkan. Cara telurnya seperti yang saya cakap, itu terserah pada anda. Kalau anda suka yang dipecahkan, ceplok anda boleh. Kalau anda nak rebus pun boleh. Atau mungkin kita letak kat atas, lepas tu kita macam letak tutup dia, kasih dia masak macam saksuka gitu. Pun boleh juga Ada macam-macam cara lah. Caranya sesukanya lah, sesuka hati atau yang kita ikut sebab masak ni cara is masing-masing. Very personalised kan. Okey, saya masukkan kacang kuda ni. Okey, ni semua dah Okey, saya gaulkan. Dah nak dekat siap dah. Dah hampir siap kalau inilah anda boleh lihat sekarang ni. Kalau anda suka yang lebih basah, anda boleh menambahkan air lebih sikit yang lebih sikit. Kalau anda suka yang kering sedikit, okey, anda
seperti saya suka lenyek-lenyekkan dia. Lenyek-lenyekkan dia. So, dia macam thicken lah. Dia kasih pekat sikit. Memekatkan pekat dia punya sos. Kuahnya sikit. Jadi saya tidak pakai bahan yang lain. Saya pakai the main bahan saja. Okey. Itu pun satu tip yang bagus. Jadi tak payah nak pakai cornstarch atau apa-apa untuk kasih sos dia pekat. Kita lenyekkan sedikit lah, bukan semua sedikit. Sedikit. Jadi Jadi dia lagi pekat untuk orang yang tak suka banyak kuah lah, basah-basah. Jadi kalau kita buat macam gini macam kering-kering, pekat-pekat, kita sebenarnya boleh gunakan kacang kuda ini untuk macam-macam hidangan lah, kan? Boleh makan dengan roti, kan? Boleh makan dengan nasi. Yalah, seperti biasa kita boleh makan dengan biasa dengan nasi. Kita boleh menggunakannya dengan wrap atau pita, naan, dengan chapati sedikit semua boleh. Dengan sedikit sayuran. Itulah soalan yang saya nak tanya. Sebab ni memang protein dia dah ada, kan? Lepas tu kalau kita ikut macam healthy plate kita kalau healthy plate kita kan selalu ada nasi atau mi, kan, atau roti. Lepas tu kita ada protein dia. Lepas tu kita mesti ada sayur-sayur, kan, untuk penuhkanlah atau genapkan dia punya zat-zat. Okey, jadi sayur-sayur apa yang boleh digandingkan untuk masakan ini? Seperti yang saya cakap tadi, kacang kuda ini kita boleh masak menggunakan sayur-sayur seperti bayam. Okey. Bayam dengan cauliflower dan labu, pumpkin. Okey. Pada yang suka carrot, lobak merah pun boleh. Bolehlah kita potong kecil-kecil lah dadu. Jadi dia senang masak. Ataupun kalau anda tak suka kacang kuda, anda boleh gantikan dia dengan dal. Atau nak campur pun boleh. Nak lebihkan. Saya sudah siap. Dah siap. Ini dah siap. Okey. Kita tunjukkan kepada kamera. Boleh lihat ke tak? Dengan tengah hangat-hangat ni. Okey. Jadi sangat mudah, sangat ringkaslah untuk menyiapkannya dan hanya menggunakan 8 sahaja bahan. Okey, dan kalau anda nak tambahkan sayur-sayur boleh masakkan kat dalam juga to make it complete lah nanti untuk jadikan dia cukup berkhasiat. Okey, jadi sekarang kita sudah siap. Yang pertama kita ada yang dia punya dah hidangkan juga, kan? Nak tunjuk di mana ya? Okey, nanti chef tunjukkan. Dia dah siapkan yang dah plating semua dengan daun-daun dia, sangat cantik. Ini yang saya sudah siapkan. Inilah magic bila kita buat cooking demo. Ni dah siap dah atas pinggan, cantik. Ini yang dah siap. Okey. Yang hijau-hijau itu saya menggunakan daun ketumbar. Untuk menghiaskan, daun ketumbar. Saya menggunakan dia untuk mengewangikan dia, menyedapkan dia lah. Okey, kalau anda suka, anda boleh menghiaskan. Anda boleh garnish dengan daun ketumbar ataupun yang tak suka bau daun ketumbar, anda boleh menggunakan spring onion dan juga daun selasih. Daun selasih. Yes. Okey. Jadi ini sudah habis resepi yang pertama. Saya ada juga menghidangkan satu lagi. Okey. Ini adalah contoh lah. Ya, contoh. Kalau anda gunakan tortilla wrap atau pita bread. Saya menggunakan chapati hari ini. Chapati. Seperti popiah, saya menggulungkannya. Okey. Dan saya buat seperti ini. Sangat cantik dan berwarna-warni, kan? Dengan sayur-sayur dia sekali dah cukup komplit lah. Saya pun baru makan lunch. Kalau saya belum makan, inilah saya makan nanti. Okey. Jadi macam-macam cara anda boleh hidangkan kari, tomato dan kacang kuda. Okey, untuk hari ini.
Okey, sudah siap resepi pertama kami. Okey, jadi untuk mereka anda semua yang di rumah, anda nanti kita akan tunjukkan resepi So tunjukkan resepi, jadi anda boleh lihat resepi di sini. Apakah bahan-bahannya? Okey, dan ada juga kita sudah membuat pengiraan nutrisinya lah dari segi protein, zat. Jadi anda boleh lihat anda boleh lihat dia punya resepi. Okey, dia punya zat protein sangat tinggi Jadi satu cawan chickpeas satu cawan kacang kuda ada dalam 14 gram protein. Jadi dalam hidangan yang telah kami sediakan tadi tu ada dalam 10 gram gitulah protein. Jadi itu dalam untuk seharian mungkin dalam satu suku atau 1/4 lah apa yang kita perlukan setiap hari. Okey. Dan dari segi lemak tepu pun kurang. Jadi ini sangat baiklah. Jadi anda boleh screenshot resepi dia atau nanti pun dia akan hantarkan resepi kepada anda untuk buat di rumah. Okey, jadi mari kita lihat apa cara-cara yang kita gunakan untuk menjadikan resepi ini lebih sihat. Okey. Okey, jadi anda boleh lihat pertama apa yang membuat resepi ini lebih sihat adalah kita menggunakan kacang kuda kan, dan untuk menggantikan daging kan. Sebab daging selalunya semualah daging haiwan, tak kira daging apalah, dia lebih tinggi lemak tepu. Jadi ada yang fikir lemak tepu tu apa Jarang kita dengar lemak tepu. Lemak tepu. Saturated. Betul. Lemak tepu tu saturated fats. Saturated fats. Jadi saturated fats inilah yang bila kita ambil dengan berlebihan dalam makanan kita boleh meningkatkan kolesterol LDL dan boleh membawa kepada masalah-masalah jantung lah kan, heart attack lah dan mungkin stroke. Okey, jadi kita perlu elakkan. Jadi anda boleh gunakan kacang chickpeas untuk tu. Dan lagi satu adalah kacang chickpeas atau kacang kuda ini dia sangat tinggi serat dan protein yang tadi kita dah cakapkan. Jadi serat itu kenapa baik Serat itu satu kita tahulah yang pasal kita punya usus boleh bantu kita punya penghadaman, boleh bantu sistem usus kami lebih sihat, dan lagi satu untuk mereka yang ada kencing manis, ada banyak serat dalam diet mereka pun dapat membantu untuk menstabilkanlah paras gula dalam darah. Okey. Jadi itu kacang kuda. Okey, dan lagi satu kita gunakan dalam chickpeas tadi yang minyak dia. Minyak dia mesti ada apa tu? Yang healthier choice symbol lah kan. Jadi apa-apa minyak ada healthier choice symbol tu bagus untuk anda gunakan. Dan lagi satu adalah tomato puree. Kan tomato puree tu bagaimana kita nak buat dia lebih sihat? Kita boleh pilih yang ada simbol logo lower in salt lah, rendah garam lah, rendah garam. Jadi dia akan bantu untuk tekanan darah anda lah agar lebih stable dan tak terlalu tinggi. Jadi garam tu kena jaga, minyak tu, lemak tu semua kita kena jaga Jadi jantung kita lebih sihat. Kan? Okey. So kita akan bincang pula tentang resepi yang kedua. Okey. So, resepi kedua kami adalah menggunakan ini. Kita ada air. Okey, bahan yang kedua, resepi yang kedua, saya akan menunjukkan bagaimana menyediakan jelly kacang soya bersama longan. Jadi kita ada menggunakan susu kacang soya. Yang mana yang ni? Depot. Oh, depot. Okay. Susu kacang soya. Kita letakkan bahan-bahannya dahulu. Okey. Okey, jadi kita letak sebab yang ni sangat mudah lah. Ini pun semua bahan-bahan dia boleh anda lihat anda boleh dapatkan daripada anda punya pantry sebab semua macam longan ni boleh dapatkan daripada tin kan. Okey. Saya menggunakan 450 ml air. Okay, pertama letak air dahulu. Dan juga serbuk agar-agar 3 gram. Serbuk agar-agar 3 gram 3 gram. 3 gram. Ya.
Jadi sukatan agar-agar powder, okey, dengan sukatan air-air dia lah, perlu ikutlah. Kalau tak, takut agar-agar terlalu lembik atau terlalu keras. Terlalu keras kalau banyak serbuk agar-agar. Okay, jadi sukatan dia kita kena balance. Okay, jadi pertama kita kasih air dia mendidih. Ya, kita mendidihkan air dulu. Okay, jadi sementara tunggu air mendidih, kita nak bincang sikit lah yang kalau kita gunakan buah longan ni, buah longan yang daripada tin, okay, apa yang boleh kita buat untuk kasih dia lebih sihat? Kita jangan menggunakan airnya. Kita jangan menggunakan airnya lah. Tapi itu yang yang sedap kan? Itu yang memang yang manis, yang sedap. Tapi kita hanya menggunakan buah longan dia sahaja. Okey, jadi boleh buang dia punya manisan sebab kita sudah gunakan gula. Sudah gunakan gula dan gula yang kita gunakan pun tak banyaklah hari ni kan? Tak, saya mengurangkannya kerana dah kurang sikit. Isi longan ini pun sudah manis. Betul. Sebab dia dah rendam dalam air gula kan? Jadi dah cukup manis lah. Okey. Jadi lepas ini apa yang chef akan buat? Lepas air dah mendidih. Saya masukkan gula. Gula, okey. Gula ini saya menggunakan 50 gram. 50 gram. Pada yang siapa yang tak berapa suka manis, yang terlalu manis, mungkin boleh kurangkannya ke 40. Boleh kurangkan lagi sikit lah. Jadi ikut sama macam semua resepi lah. Anda ikut cita rasa anda. Kalau anda rasa anda sudah terbiasa dengan makanan atau rasa yang tak begitu manis, anda boleh kurangkan lah. Dan kita pun menggunakan susu soya yang tanpa gula. Tanpa gula. Okey, dan di sini pun ada susu soya lagi satu jenis yang kurang gula. Jadi dia ikutlah kalau anda gunakan yang kurang gula punya, anda boleh mengurangkan gula lagi. Anda. Yes. So dia semua pasal macam mana anda balance dia punya taste lah. Okey. Dan chef selalu masak tak jelly ni, jelly kacang soya ni? Saya sering masak ni selalu. Kalau pada raya ataupun kawan-kawan saya datang ke rumah. Agaknya macam last minute saya dah lagi 10 minit lah nak datang rumah. Saya tak ada 10 minit. Saya tidak. Kalau siapa nak datang rumah saya, kena advance nak lah. makan masakan saya mesti nak advance lah. Tapi kalau contohlah dia beri mungkin 30 minit atau 1 jam, saya rasa boleh siap tak? Resepi ni. Ini boleh siap kalau kita ada bahan-bahan di rumah. Seperti kita membuat agar-agar kan, selepas tu kita masukkannya ke peti. Untuk sejuk lah kan, untuk cuma menyedukkan dia, masukkan ke peti ais kan. Okey. Jadi ini satu resepi yang bagus lah, yang ringkas. Kalau macam last minute ada orang nak datang rumah, mungkin ada dalam 30 minit 1 jam, sangat mudah dan tak banyak bahan sebab kalau nak buat kek, kadang-kadang ada risikonya kek mungkin tak jadi ke, bantut ke kan. Ni saya rasa tak ada banyak risiko dia lah. Ni confirm jadi asalkan anda ikut sukatan yang betul lah. Sebab kita selalu hari raya kita dah makan rendang, makan lontong, sayur lodeh. Ni semua dah banyak lemak kan, very heavy kan. Ya. Sangat mengenyangkan lah. Lepas tu kita kadang-kadang makan kuih-kuih yang sangat berat juga kan. Macam ada kek lah, lapis lah, atau kek muih-muih lain-lain. Sekarang kan famous dengan kek cempedak. Kek cempedak. Ni semua macam also jadi lebih heavy lah. Jadi ini kalau satu kita lihat cara. Dia sudah mendidih, kita masukkan 50 gram gula. Okey, saya masukkan ini. Daun pandan. Okey, untuk sehelai saja untuk mewangikan saja. Okey. Tunggu ia mendidih, saya akan masukkan susu soya ni dan kemudian susu cair. Susu cair rendah lemak. Okey. Okey, saya menggunakan susu soya tanpa gula hari ini. Hari ini kita gunakan yang tanpa gula. Okey. Sebab saya rasa bila anda nak masak untuk baking atau untuk masak macam dessert lah, kalau boleh kita pilih
bahan-bahan yang tanpa gula, atau kalau kita gunakan macam contoh kita gunakan butter kita pun boleh pilih yang tak ada garam. Sebab saya rasa kalau kita pilih yang tanpa gula, tanpa garam, lepas tu kita boleh tambah sendiri kan. Kita punya garam atau gula secukup rasa. Sebab kalau dia sudah ada yang dalam bahan-bahan itu, nak adjust dah lebih susah sikit lah kan. Di sana kita boleh ada lebih kontrol atas berapa banyak kita nak gunakan. Okey. Jadi kita punya siapkan ini mungkin dalam 10 minit lah saya rasa. Dengan nak didih, nak mendidih dia semua dia kan. mendidih 10 atau 15 minit lah. Jadi ni semua senang aja, macam campak-campak masuk aja. Dah measure dah ikut sukatan, lepas tu campak-campak masuk. Lepas tu kita biarkan dia sejuklah sekejap. Kan? Then selain menggunakan longan, apa yang boleh kita gunakan selain kita boleh menggunakan buah-buah yang di dalam tin seperti mixed fruits tu mixed fruits. Mungkin ada peach ke peach pun boleh, yang mixed fruits pun boleh, mixed fruits, okay. Yang ada rambutan dengan nanas atau lychee pun boleh. Okey. Tapi kalau di luar sana ada juga mereka yang membuat kacang soya ini bersama longan, tapi dia memasukkan sedikit essence almond. Almond essence. Badam. I see. Tapi ramai yang tidak suka perasa itu. Agak macam artificial lah kan. Dia punya saya badam tak menggunakan essence itu because saya sendiri tak berapa suka. Sebab saya pernah rasalah ada macam jelly menggunakan essence yang badam ni. Kadang-kadang kalau dia terlebih tu memang rasanya mungkin tak sedap sangatlah. Okey, dia sudah mendidih, saya masukkan 80 ml susu cair rendah lemak Okey. Selepas dia mendidih, sudah siaplah. Senang kan? Okey. Selepas dia mendidih, kita akan memasukkannya ke dalam bekas. Okey. Selalunya kita akan masukkan di dalam bekas mangkuk kecil-kecil lah kan. Okey. And then selepas itu kita ketepikan sekejap, seketikalah, dan masukkannya ke dalam peti sejuk. Okey. Untuk mengeraskan. Kasih dia to make it set. Okey. Jadi selepas itu baru kita, bila kita nak makan tu, baru kita menggunakan meletakkan longan ke longan atas lah. kacang. Ada dah mendidih kan? Dah mendidih. Dah mendidih. Okey, kita tunggu sekejap, seketika je. Lepas tu kita masukkan ke dalam bekas. Jadi kita kena tunggu sekejap lah. Bekasnya sesuka hati anda lah. Yang untuk tetamu ke, apa-apa shape yang anda nak, heart shape ke, circle saya ke. sudah menyediakan 2 cara. Okey. Ni kita boleh. Dah. Okey. Sebentar kita akan sebab dia masih panas, jadi dia walaupun dah tutup api dia masih mendidih. Jadi kita biarkan. Saya rasa ada glove sekejap saya ambil. The cloth was okay. It's overflow. The cloth. Okay, kita akan keluarkan dia lah daripada ni. Aduh. Sebab walaupun dah matikan api dia masih tetap mendidih lah. Sekarang baru okey. Okey, jadi ni sangat comel Ini yang saya sudah menyediakan dengan 2 cara. Satu cara, anda boleh menyediakannya begini pada tetamu anda. Sangat comel dia punya dia punya shape dia.
kan, dan kalau anda hidangkan ini untuk tetamu anda, pasti mereka sangat happy lah kan. So, lagi-lagi cuaca panas cuaca panas kita makan jelly ataupun yang begini. Okey. Ikut cita rasa anda. Okey. Ini sangat cute lagi. Ini lagi cute. Ini untuk macam function kalau anda function sebab ada mungkin ada cermin-cerminan open yang house, ada pada raya ni anda types jadi dia nak sampel-sampel lah, nak sampel berapa-berapa macam, jadi kasih yang kecil-kecil aja cukup. Okey, jadi sekarang anda boleh lihat resepi yang kami akan kongsi. Okey, jadi resepinya pun sama, hanya menggunakan 8 bahan, okey, atau saya rasa kurang 7 saja untuk ini, 7 bahan sahaja. Jadi dan anda boleh lihat juga daripada di bawah ada dia punya nutritional information lah. Okey, di mana satu hidangan kalau kita bahagikan kepada 5 hanya dalam 100 lebih kalori setiap sajian. Okey, jadi kalau kita nak makan sebagai snack atau dessert atau pencuci mulut, kalau di anggaran 100 kalori lah, itu adalah cukuplah untuk kami. Jadi kita tak makan dengan berlebihan, kan? Okey, dan sekarang kita akan lihat bagaimana kita buat resepi ini lebih sihat. Okey, jadi kita boleh lihat yang pertama, of course kita gunakan ni kan, yang susu soya. Jadi anda boleh gunakan susu soya yang tanpa gula atau yang rendah gula lah, sebab kita akan tambah gula sendiri. Okey, dan lagi satu, bila kita gunakan buah-buahan, kalau kita gunakan buah-buahan yang datang daripada tin, pastikan kita buang air gula dia. Air gula dia kita buang. Kalau kita nak gunakan bunga, nak gunakan pun boleh, tapi gula yang kita menggunakannya yang 50 gram tu, anda boleh mengurangkannya lebih lagi. Mungkin anda menggunakan 20 gram sebab anda nak menggunakan air yang dalam tin tu, yang gula tu. Kalau tak nak buang lah kan. Okey, dan kalau nak gunakan bunga buah yang segar pun boleh kan. Kalau dia tak nak gunakan boleh, tapi dia tak seberapa manis untuk sajian ini pencuci mulut. Yalah. Dah di dalam tin kan. Jadi dah serap lah gulanya. Sebab kita kurangkan dia punya jelly, tak manis. Confirm tak manis. Okey, dan lagi satu yang anda boleh gunakan adalah kalau contohlah dia nak tambah macam sirap gitu, nak tanya chef lah, sebab saya tak tahu ada yang dah tanya soalan ke belum. Kalau kita nak tambah rose syrup untuk kasih dia warna macam pink-pink, dengan kasih dia ada gula macam manis sikit, boleh tak? Boleh. So like it should be balanced. Kalau you pakai syrup, boleh, because lagi cantik kalau cantik dia kan, kan? macam merah jambu, tapi you should balance the sugar. Samalah macam kita cakapkan tadi kan. Jadi kalau anda nak pelbagaikan resepi ini ikut cita rasa anda atau ikut kreativiti anda, bolehlah gunakan untuk tukar warna, tukar boleh. Ni tukar tu, asalkan kita cuba balance dia punya gula. Jadi bila mereka yang makan tu tak rasa manis sangatlah. Terlalu manis. Terlalu manis. Sekarang kita semua makan semua dah kurang manis kan? Sebab kita pun dah manis kan? Kita dah cukup manis. Dah cukup manis. Okey, selamat mencuba resipi-resipi yang telah saya hidangkan. Terima kasih Chef Tuti. Sama-sama Humaira. Kita lihat jika ada apa-apa soalan yang ingin mereka tujukan hari ini. Haziq, okey, nak masuk tengah. Bau dia sedap Chef Saya kat tepi tu dah rasa dah lapar balik. Dah lapar balik. Nanti lepas ni boleh rasa. Okey Chef, di sini ada soalan lah daripada penonton ya. Jadi soalannya ialah, bolehkah saya gantikan tomato puree dengan fresh tomato? Boleh. Boleh juga. Anda boleh melebihkan tomato fresh, yang fresh lah. Pun boleh. Ini berapa banyak tomato yang boleh digunakan? Seperti kreativiti anda sendiri, cara anda suka yang masam, masakan tu masam ke dia, atau yang kurang masam. Kalau anda suka yang masam, anda boleh melebihkan
tomato itu. Ataupun anda kalau tak mau menggunakan fresh tomato, anda boleh menggunakan dry tomato yang ada di pasar raya. Dried tomatoes. I see. Okay. Jadi itu satu cara untuk kasih dia punya rasa masam-masam sedikit lah. Kalau mengikut masakan masala, orang-orang India, mereka memang ada rasa masam sedikit. Masalah. I see. Sebab kalau dia macam pedas-pedas saja kan macam tak balance kan? Tak. Kalau orang-orang India, masakan orang India, saya rasa dia tidak pedas. Tak pedas dia tidak pedas, tapi dia dia tidak menggunakan santan dan dia hanya menggunakan banyak tomato kicap ataupun tomato puree. I see. Ya. Okey. Okey, chef. Jadi kalau biasanya lah kalau masak kari ikan ke kari ayam kan, selalunya dalam komuniti Melayu kita akan ataupun menggunakan santan kara. Jadi untuk resepi yang pertama iaitu kari tomato dan kacang kuda, boleh tak mereka menggunakan santan kara ataupun mereka boleh menggunakan low fat yogurt ataupun low fat evaporated milk? Okey, boleh. Seperti yang saya cakap, itu cara-cara anda boleh kita menggantikan dengan santan kara. Itu cara orang Melayu memasak kari. Tapi pada bangsa-bangsa, orang India ini, dia menggunakan susu ini apa ni? Nutri-soy yang reduced sugar ni. No, susu cair. Saya kalau di rumah pun saya tidak memakai santan. Saya memakai susu cair untuk masak kari. Untuk memasak kari juga. Dan saya menggunakan yogurt. Yogurt seperti kari ayam ke, kari daging ataupun kari ikan, saya akan menggunakan susu cair dan juga yogurt. Sebab dia punya masam daripada yogurt dan lain lah kan. Sebab kalau kita gunakan santan memang tak masam sangat kan, dia lebih lemak. Jadi mereka yang suka rasa masam-masam tu, yogurt adalah satu bahan lah yang baik. Jadi siapa yang tengah tengok ni, siapa yang menggunakan yogurt dan tak menggunakan santan dalam masakan mereka pun kita nak tahu sebab memang kita nak kurangkanlah gunakan banyak santan dalam makanan kita. Okey. Okey chef, untuk hidangan di depan mata kita ni ialah jelly soya longan. Jadi jikalau tadi chef ada katakan boleh pakai mixed fruit kan? Ya. Jadi kalau penonton di rumah yang sedang menonton, boleh tak mereka menggunakan mangga fresh tak? Mangga fresh pun boleh. Cuma juga. mungkin kemanisan tu tak berapa begitu manis sangat because dia fresh kan. Macam buah-buahan yang lain pun, longan fresh pun boleh. Tapi sebab dia tak rendam dia kan? dia tak rendam. Yang di dalam tin itu sudah direndam bersama gula. Jadi itu kemanisan. Yes. Bila kita gigit tu dia punya jus keluar tu lain sikit. Boleh juga pada yang tidak menyuka sangat terlalu manis. Buah segar lagi bagus lah. Mereka boleh menggunakan yang fresh fruit. Dan kalau kurma, mereka mana? Kurma pun boleh. Kurma boleh. Ya, because kurma pun mengandung zat yang tinggi. Pun lagi bagus kan. I see. Itu satu cadangan yang bagus yang kali kita cuba dengan kurma pula untuk hari raya yang akan datang tahun dah hadapan. Okey. Nah, jadi kalau anda ada apa-apa cadangan untuk resepi yang mungkin anda ingin lihatlah diubah suai ke, anda pun boleh letaklah dalam chat box tu. Jadi kita boleh lihat bagaimana nak ubah suai resepi kegemaran anda untuk menjadikan ia lebih sihat kan. Boleh kita rasa tak mungkin? Boleh. Ada masa kan? Ada masa. Mungkin kita rasalah, jadi anda boleh lihat dan mungkin membuat anda ni mesti cubalah mesti cuba. Boleh. Kita ambil sudu sudu. Bau dah sedap ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi sesiapa di rumah bolehlah cuba masakan yang dihidangkan. Ada yang ingin mencuba? Warna-warni. Itulah kalau tadi belum makan, ni dah boleh jadi kita punya lunch
Saya nak cuba yang kecil ni lah, yang cute-cute ni. Chef Tuti mengambil gambar. Ambil gambar. Untuk Tak nak profil lepas, saya, tak nak lepas peluang. saya selalunya mengambil gambar untuk masukkan ke keluarkan profil ni lah, saya. Jadi dia nampak cantik sikit. It's okay. Jadi sesiapa di rumah pun lepas mencuba boleh mengambil gambar dan tag lah ke Instagram Singapore Foundation dan Hospital Koh Teck Puat. Jadi Chef Tuti, Humaira dan pihak Singapore Foundation pun boleh tahu ya. Boleh Anda semua lihat boleh lihat. Okay, Kak, siapa-siapa nak cuba? Chef, jemput. Jemput. Siapa nak cuba? Okay, saya cuba yang ni dulu Ya. Okay. Boleh Chef Nah, boleh. Sebab saya memang favourite kacang kuda. Saya pun. Saya sangat favourite. Saya kadang-kadang kalau pergi makan buffet, kan dia ada salad, saya akan makan gitu saja. Betul. Sebab dia ni memang cukup. Dia pun kacang kuda ni pun juga pada yalah ibu-ibu di sana tu, yang di rumah tu ke, yang di office tu kan, dia boleh mencegah constipation juga dan dia juga boleh reduce what is that? Kita punya kasih kita kuat. kita punya body kasih kita berat badan. Okey. Berat Mengurangkan berat badan kita. Betul. Sedap kan Haziq? Kan dia apa? Saya rasa lagi. Dia rasa lagi. Tak apa, memang continue, memang banyak ni boleh rasa lagi, memang sedap. Okey. Sebab saya rasa dia memang cukup bahan-bahan, walaupun menggunakan 8 sahaja bahan, tapi memang you cannot tell lah. Memang tak boleh beritahu yang ni hanya 8 bahan sahaja. Mungkin tadi saya lupa menggunakan garam. Di terlupa. dalam resepi kita kita tidak meletak. Ada garam lah, secukup rasa. Ya. Tadi ada tambah sedikit? Tak ada. Tak ada ya? Tak ada garam pun dah sedap Chef. Tapi mungkin ni yang ada sedikit lah. Ni mungkin ada sedikit lah. Because kacang soya tu memang sudah mengandungi sodium Kacang, kan. Garam di dalam ni. tin tu kan. Ya, jadi ni yang seperti kita katakan tadi lah, boleh hidangkan dengan nasi ke, dengan roti ke, atau apakah yang anda suka hidangan kacang kuda ni? Mungkin salad ke, kan, dengan salad. Atau anda suka cuma makan begitu sahaja. Okey, anda boleh panggang. Panggang kacang kuda ni. Jadi macam baked chickpeas. Yes, baked chickpea or roasted chickpea. Apa yang kita boleh buat untuk kasih dia lebih rasa sikit? Kalau kita nak panggang, apa rempah? Garam sama, atau curry powder, paprika pun kan boleh. Kalau chef powder nak tambahkan kepedasan dia boleh Chef? Boleh. Pada yang suka pedas. Jadi yang kalau kita dah panggang tu, kita simpan lah. Kita dah buat banyak kan, simpan dalam kontainer. Jadi jangan makan yang macam potato chip lah, kan, keropok-keropok kan. Tu kan banyak lemak. Kalau anda sudah memasak begini atau anda masak lebih pada yang bekerja tu kan, anda boleh simpan di dalam fridge, di dalam peti sejuk selama 3 hari. Okey. Ataupun anda nak bekulkan dia pun boleh di freezer. Anda boleh simpan 2 bulan. 2 bulan lama. Yes. Jadi apa anda harus buat, anda harus taruh asing-asingkan bekas itu. Bila anda balik, anda microwave saja atau panaskan. Jadi tak ada alasan untuk mereka yang katakan nak masak ni tak ada masa. Yang masak ni susah. Atau menggunakan bahan yang banyak, yang leceh. Sebab mereka katakan masakan Melayu kan banyak bahan-bahan. Nak tumis dia satu, nak ni dia satu. Jadi dengan ini tak ada alasan lah. Saya pun tak ada alasan lagi lah. Kalau tak nak masak, tak ada masa. Sangat mudah. Okay, mari kita cuba yang jelly longan pula. Saya nak try yang ni. Jadi saya rasa saya boleh habis semualah sebab ni dah portion control. Saya rasa yang dengan puding. Saya rasa dia punya jelly, sebab memang kita dah kurangkan manis dia kan. Jadi bila dipadankan dengan longan ni,
Longannya ada gula dia. Gula dia. Jadi dia punya manis tu tak ketara sangatlah. Seimbang lah. Seimbang. Jadi kalau mereka yang nak, seperti kita katakan tadi, kalau nak kurangkan, boleh kurangkan. Tapi this one for most people lah. I think should be cukup lah. Cukup rasa. Cukup manis. Ni tu orang diabetik pun boleh makan juga ya, Chef? Boleh. Tapi harus mengurangkan gula lah. Mengurangkan gula. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Biar saya cek dekat Zoom chat box. Okey, nampaknya tidak ada soalan lain. Okey, jadi baiklah sesi Q&A kita. Dan resipi ni akan diupload di website SA Chef. Jadi sesiapa yang misal kata tertinggal satu atau dua bahan ataupun tidak dapat tulis ya bahan-bahan yang tertinggal, boleh saja melungsuri laman SA Chef di myheart.org.sg. Dan dengan itu saya mengakhiri sesi khas demo memasak ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Chef Tuti dan juga Humaira atas mengkongsi resepi yang sihat dan berkhasiat. Dan juga tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton di rumah ataupun di office yang sudi join Zoom session pada hari ini. Dan dengan itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak Singapore Heart Foundation dan juga pihak Khoo Teck Puat atas menganjurkan sesi pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Bye bye.